Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Cikgu Safwan dan kita akan belajar bahagi perpuluhan. Contoh 4, 5 dan 6 boleh rujuk buku teks matematik tahun 4 muka surat 93. Okey, video ini merupakan video bahagian kedua penerangan mengenai contoh bahagi perpuluhan. Kalau anda terlepas video yang pertama, anda boleh klik link di atas ini, di sebelah kanan ni, nampak? Dia dah keluar, anda boleh klik link di atas itu. Okey. Apa yang saya nak bincangkan dalam video ini? Okey, kita ada contoh 4, 5 dan 6, tapi cikgu akan bincangkan dahulu contoh 6. Jadi murid-murid, cikgu dah bagi tahu sebelum ini anda perlu bersedia dengan kalkulator, ataupun kalau ada kalkulator dalam smartphone pun boleh guna, tak ada masalah. Okey, kita akan buat dahulu contoh 6. Okey, dekat sini, dekat bawah ni dia ada nombor yang dia bagi. Dan apa yang dia suruh kamu buat, lihat pola bahagi di atas, lengkapkan. Jadi kita nak tengok pola, kita nak tengok jawapan dengan menggunakan kalkulator. Okey, kita nak tengok apa yang akan terjadi apabila kita bahagi dengan 10, apabila kita bahagi dengan 100 dan juga 1000. Okey, murid-murid juga boleh explore sendiri dengan nombor yang lain, tapi kita tengok dahulu contoh yang ke-6 ini. Okey, so saya akan salin dahulu soalan 2749. Yang pertama, bahagi dengan 10 sama dengan, okey. Yang kedua, 2749 bahagi dengan 100 sama dengan, dan nombor yang ketiga, silap. Cikgu nak tulis sebut nombor yang ketiga, cikgu pergi tulis nombor 3 pula, terbabas. Okey. Nombor yang ketiga masih sama, 2749. Okey, nampak tak? Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga masih lagi nombor yang sama. Okey, 2749 bahagi dengan 1000. Okey, daripada sini awak tengok nombor yang pertama ada 1 sifar, nombor yang kedua ada 2 sifar, nombor yang ketiga ada 3 sifar. Okey, kita akan bahagikan dahulu nombor yang pertama. Okey, ayat matematik yang pertama ni, 2749 bahagi 10. Murid-murid boleh gunakan kalkulator. Okey, 2749 betul bahagi dengan 10. Okey, kita tekan kalkulator, kita tengok apa jawapan dia. Okey, tekan di simbol sama dengan. Alright, kita dapat jawapan dia macam ni. 274,9. Okey, kita selesai yang itu. Kemudian kita tengok ayat matematik yang kedua, nombor yang sama, 2749 tapi bahagi dengan 100. Okey, boleh tak ramalkan apa yang berlaku? Kita sentiasa ada curiosity, rasa ingin tahu. Agak-agak ni apa yang akan jadi? Betul tak aku teka macam ni? Contohlah kan. Okey, ready, kita tekan sama dengan. Nampak tak? Dah berubah sikit kan? Apa yang berubah? Okey, jawapan dia dah jadi 27.49. Okey, kemudian kita tengok ayat matematik yang ketiga, 2749 bahagi dengan 1000. 2749 bahagi 1000. Okey, agak-agak apa yang akan terjadi? Boleh tak anda ramalkan kedudukan titik? Nampak tak? Belum mula sekali bahagi dengan 10 dekat sini, bahagi dengan 100 di sini. Agak-agak lah kalau bahagi dengan 1000 di mana titik dia. Okey, kita tekan tengok. Mungkin ada yang dah ada jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Keluar jawapan. Okey, keluar jawapan, tulis. Okey, bila kita nak mengkaji pola ni, kita kena tulis macam ni lah, baru kita nampak. Okey,
Nampak tak kedudukan dia dah berubah? Okey, apa maksud lihat pola? Lihat pola ni kita boleh kaji dari segi kedudukan titik perpuluhan ni. Dengan apa awak nak bandingkan? Dengan nombor yang kita bahagi. Okey. Untuk yang contoh yang pertama, awak tengok di sini dia bahagi dengan 10. 10 ni ada satu sifar. Okey. Bila 10 ni ada satu sifar, jawapan dia akan ada satu tempat perpuluhan. Nampak? Manakala yang kedua, nombor ini ada nombor dua sifar. Okey, nombor ini ada dua sifar dan jawapan dia ada dua tempat perpuluhan. Okey. Dan ayat matematik yang ketiga, kalau awak perhatikan 1000 ni ada 3 sifar. Okey. Dan jawapan dia nanti akan ada 3 tempat perpuluhan. Boleh faham So, apa yang berlaku di sini, cikgu boleh terangkan kepada kamu berdasarkan contoh yang kelima. Okey, nampak tak budak ni cakap gerakkan titik perpuluhan 2 tempat ke kiri. Kenapa 2 dekat sini? Sebab dia bahagi dengan 100. Okey, kita tengok dulu macam mana contoh yang kelima. Tapi kita nak buat contoh yang kelima ni sama juga macam contoh 6. Okey. So cikgu buat soalan sendiri. 657.8. Okey, betul. Saya akan bahagi dengan 10 dulu. Kita tengok apa yang akan jadi. So masa contoh 6 awak dah perhatikan bila awak buat operasi bahagi, yang akan berubah adalah kedudukan titik. Okey. So kita tengok nanti 657.8 kali ini bahagi dengan 100. Sama macam soalan. Sama macam contoh yang diberikan. Dan satu lagi ekstra. Okey, cikgu highlightkan yang ni sama macam soalan. Satu lagi ekstra ni kita nak buat kajian. Kita nak mengkaji pola. Agak-agak lah apa yang kita ramalkan, apa yang kita teka tu betul ke tidak. Apa yang kita teka? Kedudukan titik selepas kita bahagi. Okey. So 657.8 bahagi dengan 1000. Okey. Kita nak buat kajian macam ahli matematik. Kan? Okey. Cikgu letak sama dengan ni bagi selari. Senang, awak boleh nampak. Baik, kita guna kalkulator. Tak salah guna kalkulator sebab yang ni kita belajar. Okey, 657.8 bahagi dengan 10. Awak rasa titik perpuluhan ni akan berada di sebelah mana? Akan bergerak ke mana? Kita buat ramalan. Okey, dah bersedia, kita tekan enter. Nampak? 65.78. Asalnya, cikgu letak warna biru. Asalnya dia ada di sini. Nampak tak? Yang warna biru ni asal. Kedudukan asal. Kemudian dia berpindah ke sini. Selepas awak bahagi dengan 10. Okey. Bagaimana pula kalau 657.8 saya bahagi dengan 100? Okey. Agak-agak awak, di mana kedudukan titik itu? Sentiasa berdialog, bertanya dengan diri sendiri. Kena ada sifat yang macam tu untuk cemerlang dalam matematik. Ini tips tambahan saja. Okey, kita tekan sama dengan. Nah, kita dapat jawapan ini 6.578. Okey, asalnya awak tengok, asalnya titik perpuluhan ni ada di antara 7 dan 8. Sekarang ini selepas awak bahagi dengan 100, nah, kedudukan baru dia. Okey. Dan yang terakhir, kalau awak boleh agak-agak lah, di mana titik perpuluhan ini akan ada?
selepas awak bahagi dengan 1000. 657.8 bahagi dengan 1000. Agak-agak kat mana titik tu akan ada? Okey, jom kita buat kajian. Kita tengok sama ada apa yang awak teka betul ataupun tidak. Okey. So 657.8 tekan pada kalkulator bahagi dengan 1000. Okey, jom kita tengok. 1, 2, 3. Okey, nampak tak? Titik perpuluhan tu ada di mana? Kemudian dia ada satu tambahan nombor. 0.657.8. Asalnya ada di antara 7 dan 8. Selepas awak bahagi dengan 1000, titik perpuluhan ini ada di sini. Okey, dekat arrow yang cikgu lukis ni. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan kesimpulannya, bila awak buat operasi bahagi, awak akan pindahkan titik perpuluhan ini. Ke mana awak nak pindah? Awak akan pindah ke sebelah kiri. Okey, kalau tengok di sini cikgu buat lompatan arrow. Okey, nampak tak lompatan arrow? Satu lompatan. Okey. Kenapa satu lompatan? Sebab rujuk pada nombor sifar ni. Okey, sebab sifar ada satu, kita lompat sekali. Okey. Dan yang kedua, ada dua sifar. Jadi, kita lompatkan titik perpuluhan ini dua kali. Tak dekat sini, tak dekat sini. Nampak? So, yang ini dah tak ada lah. Awak pindahkan. Manakala yang ketiga, okey, ada tiga sifar. 1, 2, 3. Bermaksud awak lompat 3 kali. 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan dia di sini. Dan sebelah kiri ni tak ada nombor, jadi kita tak boleh tulis macam tu. Kita tulis sifar, baru dia nampak cantik. Okey. So untuk contoh yang keempat, 4.32. Okey, 4.32 bahagi dengan 10. Awak dah tahu dekat mana, macam mana awak nak buat. Apa yang perlu awak buat? Okey, awak perlu pindahkan titik perpuluhan. Nak pindah ke mana? Pindah ke kiri. Nampak tak saya buat lompatan ke kiri? Kemudian berapa kali lompatan berdasarkan bilangan sifar. Di sini ada satu bilangan sifar, bermaksud awak akan lompat sekali. Jadi titik perpuluhan ada di sini. Okey, di sebelah sini tak ada nombor. Okey, nampak sini tak ada nombor, jadi kita letak sifar. Kalau ada nombor, tak perlu. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan 432. Okey, titik perpuluhan ini dah tak ada. Baik, saya tinggalkan satu soalan untuk murid-murid. Okey, awak cuba buat soalan bonus. Nanti awak tinggalkan jawapan di ruangan komen. Okey. So, cikgu bagi satu soalan. 2763.1. Okey, senang je. Bahagi dengan 100. Okey, cuba tinggalkan jawapan di ruangan komen. Dan untuk bahagi perpuluhan kita dah selesai. Ada video 1, ada video kedua, dan video ini video bahagian yang kedua. Kemudian murid-murid boleh terus buat latihan uji diri 1 dan 2 muka surat 93. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, tekan button loceng supaya anda dapat update yang terkini mengenai video matematik cikgu. Kita jumpa lagi dalam video yang lain, dalam kelas yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.